Okey. Mana 7 orang lagi ni? Mhm. Al-mabhasu al-khamis. Minggu lepas semua dapat masuk jawab ujian minggu lepas. Semua tu jawab 70 apa 71 ni. Malam ni kita buat lagi ujian tu untuk di mana Ustaz? Klik ke Ustaz? Macam mana? Guna klik ke Ustaz? Klik Sebab rasanya klik tak boleh buka Ustaz untuk buat masa ni. tak boleh Klik tak boleh buka untuk masa ni. Dia macam tak boleh semua lah. Start bila tu? Esok malam okey Ustaz dia kata. Dah kita buat esok lah. Boleh insya-Allah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. المبحث الخامس منهج التفقه. منهج التفقه. تفقه يتفقه تفقها. Belajar fiqh. Atafaqahu ala siapa? Atafaqahu, saya belajar fiqh ala Syekh apa? Guru kita tu. Belajar fiqh. Jadi at-tafaqquh ala madhhabil Imam Syafi'i, belajar ada manhaj, ada kaedah dan ada metod dia. Yang ni nak bincang pada al-mabhasul khamis. Minal mulahaz, antara perkara yang disedarinya, anna kathiran mimman yuriduna talab al-ilmi wattafaqquha ala madhhab al-Imam Syafi'i. Antara benda yang kita sedari, kata pengarang buku ni, iaitulah Syekh Fahad Abdullah Al-Hubayshi. Syekh Hubayshi kata benda yang kita sedari, ramai orang yang nak belajar fiqh, belajar ilmu fiqh, mendalami dalam mazhab fiqh Imam Syafi'i ini,
annahum, banyaknya bahawa benda yang kita sedarinya, kebanyakannya annahum yajhaluna, tidak, mereka jahil, tidak mengetahui manhajiyata wa sullamit ta'allumi alladhi yuwassiluhum ila mubtaghahum, tak mengetahui kaedah, pengkaedahan dan tangga at-ta'allum, belajar, tangga-tangga pembelajaran yang boleh menyampaikan mereka yuwassiluhum ila mubtaghahum, kepada matlamat mereka tu. Apabila mereka dah tahu fayajhaluna bima wa kaifa yabda'un, mereka tak tahu bagaimana dan apa yang patut mereka mulakan. Fatadhi'u al-awqatu ala kathirin, kerana tak tahu kaedah belajar ni, maka hilang, sia-sia beberapa masa yang banyak. Wahum bu'dun, sedangkan mereka berada jauh. Lima, wahum bu'dun lima yashummu raihatal fiqhi. Jauh mereka bagi apa yang yushammu ma yashummu raihatal fiqhi, tingkatan yang mereka boleh mencium bauan harum ilmu fiqh. Jadi ilmu fiqh ni ibaratnya satu buah-buahan yang sedap dan dia ada baunya. Baunya kita tahu dia ada raihah dia. Tak makan buah durian tu, makan durian, kita makan durian tu dipanggil tafaqquh. Sebelum kita makan tu, kita cium bau tu, saking tu pun dah sedap dah. Jadi orang yang belajar ni nak cium bau pun, nak cium bau fiqh pun tak dah. Wahum bu'dun lima yusamma ma yashummu raihatal fiqh. Jauh. Nak cium bau, sah ke nak makan buah fiqh tu. Nak mencium bauan buah fiqh tu pun jauh. Jadi kerana tak tahunya metod. Wa minal ajaibi anni ra'aitu kutaiban li ahadihim, antara benda pelik juga, aku melihat satu buku kecil, kutaiban, nota, satu nota yang ditulis oleh li ahadihim, setengah orang yang belajar ni, yada'u fihi manhajan li talabil ilmi. Mereka garis, mereka letakkan kaedah belajar ilmu. Wa yadhkuru fil madhhab asy-syafi'i an yabda'a at-talibu bi qira'ati matni Abi Syuja'in thumma syarhi al-Husni alaihi thumma hasyiatil Baijuri
Semurni tahulah. Jadi kata ada satu tulisan nota yang ditulis oleh salah seorang orang yang belajar mazhab fiqh, mengajar fiqh Syafi'i ini. Dia buat garis panduan belajar dia dalam nak belajar mazhab fiqh Syafi'i ini. Dia tulisnya apa? Nak mula belajarnya yabda'u talib yabda'u talib bi qira'ati matn Abi Syuja'. Mula-mula belajar Abu Syuja', Abi Syuja', Hisni. Kemudian belajar pula syarah Hisni pada Abu Syuja' tu. Belajar syarah Hisni, belajar pula syarah Bajuri. Lepas habis syarah Bajuri baru sama Mughni al-Muhtaj, mengaji kitab Mughni al-Muhtaj. Jadi pada pengarang iaitu Al-Hubayshi ni, dia kata ni pelik ni. Maksudnya dia kata ni kaedah yang tak berapa nak jadilah pada dia. Tapi walau bagaimanapun tempat kita memang begini mengajinya. Abu Syuja', Bajuri, kita mengaji waktu je. Yajni 'ala al-'ilmi wa ahlihi jinayatan azma, kata Syekh Hubayshi. Yang membuat nota atau yang membuat catatan tadi, kalau dia buat ni dengan dia untuk buat garis panduan begitu belajar tu, belajar mata Abu Syuja', mata, lepas tu syarah Bajuri, syarah, lepas tu Mughni al-Muhtaj. Dia kata inna hadzal katib yajni 'ala al-'ilmi, dia buat satu kesalahan kepada bidang ilmu fiqh itu sendiri, wa ahlihi, dan juga ahli ulama fiqh mazhab Syafi'i ini, sebagai satu kesalahan yang besar. Jinayatan uzma, kesalahan terbesar. Idza ma hamala ma qalahu hadha al-miskin mahmal al-jiddi. Apabila sahaja dipertanggungjawabkan ke atasnya secara serius apa yang dibuat. Jadi kalau kita nak pakai hak dia ni, dia buat penggaris panduan ataupun kaedah begitu satu, kalau orang pakai berat, salah pada dia. Kaedah tak betul, dia cuba nak memberitahu orang lain pula, dia kata tak, ni berat ni. Mana dia tak berapa setujulah. Kamala, ya, kama la yadri hadzal katib, juga penulis ataupun yang menulis catatan tadi, cara belajar tadi tu, di samping tu dia tak tahu. Annahu a'raba an jahlihi, dia dengan tulisan dia tu, kaedah belajar begitu tu menunjukkan kepada orang dia tu jahil, tak tahu kaedah belajar mazhab Syafi'i. Wa in ta'ajab, dan pula dia ni kalau dia berasa hebat ataupun betul, maka fa'ajabun an yulaqaba ashabuhu bisyikh. Pelik pula lah, satu kepelikan pula kalau kita nak label ke anak-anak muridnya nak melabelkan dia tu dengan panggilan guru. Apa pun kita kata ni kaedah, satu metod ni metod
bahagian daripada kitab yang kalau nak belajar fiqh Syafi'i di tempat kita. Mungkin pada pandangan Syekh Hubayshi ni tak berapalah. Tak apalah, ini pandangan dia. Jadi walakin idza lam yastahi fasna ma syi'ta. Dia tak setuju. Dia kata kalau dia masih lagi orang tulis tadi tu tak berasa tak malu, buatlah. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Masih nak berdegil juga lagi lah, nak buat lah. Kalau tak rasa tak malu kan. Maksudnya dia tidak menyetujui. Walihadza ra'aitu li zaman. Dari kerana itulah saya melihat adalah satu keperluan an ubayyina bi'aunillah, untuk saya menjelaskan dengan pertolongan Allah ni al-manhajal ladzi. Saya nak menjelaskan, perlu saya jelaskan kaedah yang sepatutnya yang bagi as-sayru wal ihtimamu bihi, yang patut ditekan, yang patut diguna li muridi tafaqquh ala mazhab Imam Syafi'i, kepada sesiapa yang nak belajar fiqh, memahami fiqh berdasar pada mazhab Syafi'i. Wa ushaddidu ala daruratil mudhi. Di sini saya nak tegaskan pentingnya bergerak wa ala daruratil mudhi wifqahu, berdasar kepada kaedah yang saya akan sebut ni. Wa adam tajawuzihi, jangan ditinggalkan kaedah dia. Jadi wahuwa kama yali. Kalau tadi dia mengkritiklah setengah-setengah orang yang buat cara belajar mula-mula Abu Syuja', lepas tu Hubayshi, lepas tu belajar pula Bajuri, belajar pula. Itulah. Kalau ustaz-ustaz sendiri secara peribadi belajar Abu Syuja', kita belajar Bajuri, kita belajar pula sikit-sikit lah daripada Mughanil Muhtaj tu. Tapi macam pengarang Hubayshi ni tak berapa berkenan. Tak apalah, itu sudut pandang dia, tapi apa yang dia nak sebutkan tu agaknya lebih lengkap lah. Kita cuba tengoklah. Yang pertama, dia kata dalam pelajaran fiqh ni, yang pertama satunya al-fiqhu matnu safinatin najah. Kalau dia nak cadang, dia kata belajar dulu safinatun najah. Matan safinatun najah. Yang kedua, matan Abi Syuja' al-musamma bi matnil ghayah wa taqrib. Matan ghayah wa taqrib. Yang ketiga, syarhu Ibn Qasim. Dia panggil syarahan kepada matan Abi Syuja' tu. Matan Abu Syuja' dipanggil Ghayatul Taqrib. Huraian kepada dia tu syarah dipanggil Syarah Ibn Qasim. Ibn Qasim dipanggil dengan Fathul Qarib. Yang keempat, turutan dia ni belajar pula Tahrir Tanqihul Lubab. Tahrir Tanqihul Lubab. Kitab Tahrir li Zakaria Al-Ansari. Yang kelima, Tuhfatul Tullab. Ngaji pula Tuhfatul Tullab. Syarah Tanqihul Lubab Zakaria Al-Ansari. Jadi kitab Tahrir di syarah Tanqih. Syarah Tanqih. Syarah Tanqihul Lubab. Jadi Tanqihul Lubab, Tahrir Tanqihul Lubab, Tuhfatul Tullab. Yang kelima, yang keenam, Umdatus Salik wa Uddatus Salik. Ni Ibnu Naqib. Umdatus Salik ni kita kalau di Fatani dia ajar di Pondok Fusan, di tempat kita tidak begitu dikenali lah Umdatus Salik. Tapi satu kitab yang bagus, patut dipelajari.
pada tahun lepas, kitab ni datang, ada seorang tok guru baba daripada Pondok Pusang datang ke Losong itu membaca kitab Umdatus Salik. Sedap huraiannya. Kemudian Minhajut Talibin. Maka Minhajut Talibin Zakaria Ansari. Ikhtilafan syuruh al-minhaj. Segala kitab-kitab yang menghuraikan mata Minhajut Talibin. Wa yabda'u bi ahadi syarhain an-nihayah. Kita boleh lepas pada mengaji matan, mengaji syarah. Boleh mula salah satu daripada dua kitab syarah, sama ada An-Nihayah ataupun At-Tuhfah. Nihayah Syekh Ramli, Tuhfah Ibn Hajar. Baida anni ufaddilun Nihayah. Bagi Hubaishi dia kata antara Nihayah dengan Tuhfah saya lebih prefer kitab Nihayatul Muhtaj. Sebab lisulat ibaratihi, mudah bahasanya berbanding dengan muqaratan ma'atuh, berbanding dengan kitab Tuhfatul Muhtaj. Thumma yusanni bit-tuhfah. Kemudian lepas pada Nihayah baca pula syarah Tuhfatul Muhtaj. Thumma yusanni bit-tuhfah, kitab Tuhfah, Tuhfatul Muhtaj. Semal Mughni, kemudian kitab Mughni. Perlu diingat tu. Mughni di sini Mughnil Muhtaj, jangan Mughni Ibnu Qudamah. Kerana Mughni Ibnu Qudamah ni kitab mazhab Hambali. Jangan tersilap kalau kita pergi library. Semal Mughni, thumma liyutali' hawashi al-mutaakhirin. Bacalah kitab-kitab hasyiah yang dikatakan ulama mutaakhirin yang selepas daripada Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Fa inna fiha ilman jamman. Terdapat pada kitab-kitab hasyiah ini ilmu yang banyak. Wa asyharu hadhihi al-hawashi, kitab hasyiah yang patut dipelajarinya, wa arwa'uha yang paling sedap, Hasyiatul Bajuri ala bin Qasim. Bacalah Hasyiah Bajuri. Hasyiatul Syarghawi. Kita pada siang lepas kita ada baca Ibn Qasim Fathul Qari ni berserta dengan sikit-sikit daripada Hasyiah Bajuri. Hasyiatul Syarghawi. Kemudian ngaji pula Hasyiah Syarghawi ala Tuhfah. Tuhfah di sini bukan Tuhfatul Muhtaj, Tuhfatul Tulab. Ada dua jilid. Alhamdulillah semua kitab ni ada tempat kita belaka. Kita boleh pergi berkunjung ke kedai kitab di Jalan Hiliran, Darul Umar Al-Mukhtar. Syekh Ibrahim tu ada banyak kitab-kitab. Yang disebut sini semua ada dengan dia. Yang seterusnya Hasyiah Tuhfatul Habib. Tuhfatul Habib ni lil Bujairimi ala al-Iqna. Ni Hasyiah Bujairimi orang panggil. Hasyiah Al-Bujairimi, kitab Iqna tu ada hasyiahnya. Kitab Iqna tu sendiri syarah Ghayatul Takrib. Kemudian Hasyiah Bujairimi ala Syarhil Manhaj. Hasyiah Bujairimi ala Syarhil Manhaj. Kemudian Hasyiatul Jamal ala Syarhil Manhaj. Hasyiah Jamal. Jadi kalaulah apa-apa pengajian yang dapat ikut kitab-kitab, pembacaan kitab-kitab ni, alim lah fiqh. Pada pengarang kita ni dan juga pada ustaz pun, ustaz menyetujui kitab-kitab yang disyarahkan ni daripada 1 sehingga 8 ni kalau bab kitab fiqh. Dengan kita menguasai kitab ni sudah memadai kitab-kitab yang lain. Lebih baik daripada kita mengutip kitab yang tak tentu kalu mazhabnya, tak tentu dia punya
apa panggil kaedah fiqhnya. Kita nak jadi alim tapi kita pergi ngaji fiqh muqarin atau fiqh muqaran, tak boleh jadi alim fiqh. Bukan cara dia. Kemudian kalau tadi di bahagian fiqh, orang yang nak alim fiqh juga dia belajar kitab fiqh yang kita sebutkan tadi. Kita belajar juga usul, kitab al-usul. Iaitulah usul fiqh. Yang disebutkan nama kitabnya Al-Waraqat, kitab Waraqat. Sepatutnya disebut nombor 1 lah, buat nombor 2. Al-Waraqat. Nombor 1 belajarnya Waraqat. Nombor 2 belajarnya Lubul Usul. Oh, Masya Allah. Kita Al-Waraqat ni bisyaril mahalli. Uraian yang dibuat oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Kitab Waraqat. Yang seterusnya habis Lubul Usul, Waraqat ngaji pula Lubul Usul. Lubul Usul Zakaria Ansari. Kita ni kalau ngaji Lubul Usul habis dah. Habis hebat dah tu. Ghayatul Wusul, Syarah Lubul Usul. Ghayatul Wusul, juga Zakaria Ansari. Dia Ghayatul Wusul, Syarah Lubul Usul. Syarah Lubul Usul. Kemudian Jam'ul Jawami', ngaji pula usul fiqh, Jam'ul Jawami'. Kemudian yang 6-nya Syarah Mahalli ala Jam'ul Jawami'. Masya-Allah, ini kalau boleh dipelajari usul fiqh kitab-kitab ini sudah memadai lah. Orang kata kalau kita ngaji pondok kitab ni kita habis usul fiqh ni, balik dah. Kalau duduk Unizah, Nabuti ni 1, 2, 3 sampai ke Syarah Mahalli ni, balik buka pondok lah. Biar tak ada PhD pun, balik. Tapi kalau PhD, kita tak ada pun ngaji kitab kan tak ada faedah. Sama juga. Kita mengaji fiqh, tak mengaji butir kitab. 8 butir kitab kita sebut atas tadi. Ada faedah juga. Habis waktu, ngajilah Tok Guru mana. Kuasai dia, balik jadi alim. Jadi, apa-apa kita boleh bersetuju dengan cadangan Syekh Hubayshi ni untuk belajar kitab-kitab ni dalam nak menjadi faqih, seorang alim fiqh. Bahawasanya satu, dia kena belajar kitab-kitab fiqh. Yang kedua, kena belajar kitab-kitab usul fiqh. Yang ketiga, qawaid, ngaji pula qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah ini kita boleh tengoklah. Al-Qawaid Fiqhiyah li Abdullah ibn Sa'id. Itu. Ini tak biasa tujuh Abdullah bin Sa'id. Syarah Manzumatul Qawaid Fiqhiyah li Jurhuzi. Juga kita tak biasa tengok juga ni. Syarah Manzumatul Qawaid Fiqhiyah. Dia syarah pada Qawaid Fiqhiyah Abdullah Sa'id. Syarah dia manzum manzum, kemudian dia buat manzumah ni syair lah. Qawaid fiqh, kitab qawaid fiqh ni kemudian macam kita kata kat al-umur kita kata qawaid fiqh ni innamal a'malu binniyat, al-umur bimaqasidiha. Itu qawaid fiqh. Jadi, qawaid fiqhiyah kemudian dibuat nazam syair, disyarahkan oleh Jurhuzi, nazam ni. Kemudian syarah al-manzumah zatiha lil Ahdal. Syekh al-Ahdal, ada juga mensyarahkan manzumah qawaid al-fiqhiyah. Yang atas tadi, nombor 2 tu. Syekh Ahdal. Belajar juga. Yang keempatnya Al-Ashbah wal Nazair.
Imam Suyuti. Al-Ashbah Nazar ini ada diajarkan di pondok-pondok tempat kita. Thumma yutali', maka kemudian lepas pada ngaji qawaid fiqh pula, liyutali' kutub takhrij al-furu' 'ala al-usul. Mengaji pula kitab takhrij al-furu' 'ala al-usul. Furu' ni fiqh lah. Hukum hakam fiqh yang dihubungkaitkan ataupun disandarkan kepada usul fiqh. Dan dalam masalah takhrijul furu', belajar takhrij furu' al-usul ni dia ada dua kitab. Wahuma kitaban, ahaduhuma Az-Zanjani wal akhar al-Isnawi wal thamahu at-Tamhid. Dalam kitabnya Tamhid. Ni tentang apa panggil takhrij al-furu' ala al-usul. Jadi tiga benda. Furu', usul, qawaid fiqhiyah. Kemudian lengkapkan lagi dengan takhrijul furu' ala al-usul, usul fiqh. Usul fiqh. Jadi Imam Asnawi dia menulis kitab tu yang bernama At-Tamhid. Wa adhkuru huna bi anna hadhihi al-kutub qad ikhtaraha wa sara 'alayha fuqaha asy-Syafi'iyyah. Aku mau sebutkan di sini kitab-kitab yang kita baru dengar tadi ni, kitab itu menjadi pilihan dan menjadi sara 'alaiha, perjalanan mencari ilmu fuqaha asy-Syafi'iyyah sekalian alim ulama bermazhab Syafi'i. Wa ja'aluha manhajan muqarraran li talibil ilmi. Mereka jadikan silibus ataupun kitab-kitab tersebut sebagai muqarrar di pondok-pondok mereka orang yang nak belajar ilmu. Wal mutali' laha yajiduha wadihatan sahlat at-tartib. Kalau ada yang cuba mengkajinya, membacanya, dia akan jumpalah, dia akan dapati kitab-kitab tersebut jelas susunannya, penulisannya dan juga mudah untuk dihafal. Bal inna ba'daha mimma la nazira lahu fi kutubil mazhab. Bahkan di antara kitab-kitab yang tersenara di atas tu, hebatnya tidak ada tandingan dalam kitab-kitab mazhab. Yang mazhab kita dan juga di luar ni. Bal wala kharijahu. Bahkan kitab yang kita sebut ni, kitab yang paling top, tidak ada yang boleh tanding dalam mazhab kita. Begitu juga kalau nak banding mazhab luaran daripada Syafi'i kita. Nak ayatnya, kitab tersebut berharga. Wala kharijahu. Contohnya kamatnai Abi Syuja'in wa Tahrir. Kata pengarang Hubayshi ni, dua mata yang hebat ni. Sama ada dalam mazhab Syafi'i sekali, dia number one. Di luar pun, number one, luar mazhab kita. Iaitulah matan Abi Syuja' dengan At-Tahrir. At-Tahrir. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat untuk belajar kitab Tahrir ni. Tahrir Tanqih Lubah. Masa di Patani dulu. Walau ta'arratu limayyizati kulli kitabin. Kalau saya nak sebutkan keistimewaan setiap kitab yang kita senaraikan di atas itu, la talal maqam. Panjanglah. Akan jadi panjanglah. Tak cukup. Sini. Walihada aktafi bil kalam ala kitab al-minhaj. Cuma cukup saya nak mengulas, nak bercakap panjang sikit. Sebagai contoh, satu kitab dia adalah kitab al-minhaj. Walladhi afradtu lahu al-mabhas at-tali. Yang mana kitab Minhajut Talibin Imam Nawawi ni, saya asingkan untuk perbahasannya secara khusus.
Walakin uridu an unabihuna ala umur. Sebelum nak bincang kitab Minhaj At-Talibin ini, saya nak mengingatkan beberapa perkara. Yang pertama, al-awwalu. Hunaka ba'dul kutub allati yumkinu an tuzada fil manhaj as-sabiq. Ada lagi beberapa kitab yang boleh ditambah pada senarai kitab yang lepas. Ini tasa'a waqtul mutafaqih, sekiranya seorang yang nak belajar fiqh tu mempunyai ruang masa yang luas. Contohnya dia masih muda, walakin fi fashihi min az-zaman, dan mempunyai kemudahan lah masa, iaitulah kata di kitab Kifayatul Akhyar. Jadi antara kitab yang disarankan juga setelah habis belajar kitab-kitab tadi itu Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar ni di pondok kita ada baca juga, Kifayatul Akhyar. Waz-Zubat, tambahan atas Abu Syuja, Minhaj, Tuhfatut Tullab, belajar pula Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar ini sebenarnya dia menghuraikan matan Abu Syuja. Kemudian Az-Zubat, ya, Az-Zubat, matan Zubat bisyarhi Mawahibis Samad, bersekali dengan huraian dia, iaitulah Mawahibus Samad. Wa yumkinu an yudrasa ba'da syarhi Tahrir. Dia kata dicadangnya kalau nak belajar kitab Kifayatul Akhyar dengan Zubat ni, belajarlah dulu Tahrir. Lepas pada belajar Tahrir, Tahrir Tanqih Lubab. Wa Fathul Wahhab, satu lagi kitab Fathul Wahhab. Kitab kedua, lepas pada Kifayatul Akhyar, ngaji Fathul Wahhab. Oh, Masya Allah, Fathul Wahhab ni kitab hebat. Kalau kita belajar kitab Fathul Wahhab, oh cukup dah. Zakaria Ansari ni. Wa yudrasu ba'dal minhaj. Biasanya Fathul Wahhab ni dipelajari selepas ngaji Minhaj At-Talibin. Wa qabla syuruh, sebelum pada ngaji syarah kepada Minhaj, kita ngaji Fathul Wahhab. Kitab yang ketiga yang disarankan Athani, peringatan yang kedua, tambahan yang kedua yang nak disebut. Yazunnul ba'du anna kullama fil kutub as-sabiqah huwa al-mu'tamadu fil mazhab. Setengah beranggapan kesemua apa yang tertulis pada kitab-kitab yang kita senaraikan di atas tadi adalah pendapat yang mu'tamad, pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i. Kata dia, wa usari'u bil qaul, aku cepat nak beritahu bahawasanya bi anna hadha zannun mukhti'. Zannun mukhti'un. Ini satu tanggapan yang silap. Sebenarnya tak begitu. Jadi dalam kitab itu masih ada lagi pendapat ataupun yang memerlukan semakan ataupun memerlukan kajian untuk dikatakan pandangan itu rajih ataupun tidak. Li'annahu ma min kitabin illa wa yahtawi ala masail dha'ifah. Kerana kaedahnya tak ada satu kitab pun kecuali dia mesti akan menyebutkan masalah yang atau pendapat yang lemah. Mimma fi dzalikal minhaj, termasuk juga apa yang tertulis dalam kitab Minhaj, ada pendapat yang lemah. Wallati sayatil kalam anhu, yang mana benda ni akan dia bincanglah. Wa kadzalika syuruhu, samalah juga syarah kepada kitab Minhaj. Ada juga pendapat pilihan yang lemah oleh pensyarah, oleh orang yang mensyarahkannya. Tuhfah, contoh dalam kitab Tuhfah wa Nihayah. Jadi pun perlu ada kajian. Walihada yajibu tanabuh, untuk itu perlu disedari ila ma yaquluhu al-masyayikhu
wasyurrah wal muhashun. Dari situlah kita perlu memberi perhatian apa-apa sahaja yang dikomentar oleh guru-guru yang membaca dan juga ahli ulama dan juga kitab-kitab syarahan dan juga kitab-kitab hasyiah. Sebab itu pentingnya kita hasyiah, kita syarah dan juga guru yang mengajar. Sebab itu apabila orang tu baca sendiri pun orang asal itu perkara yang ketiga yang perlu nak disebutkan di sini, la yazunnu anna man qara hadzal kutub. La yuzannu, jangan disangka, jangan kita menyangka mereka yang membaca kitab-kitab ini annahu qad tabahhara fil mazhab. Jangan kita bertanggapan maksudnya kalau mengaji kitab-kitab orang ini sudah melau ilmu dia tentang mazhab Syafi'i. Wa balagha rutbatul imamah fihi. Orang ni jadi imam dah, hebat. Tak, jangan disangka begitu. Wa kullu man zanna fi nafsihi dhalika, orang yang sangkakan begitu, diri dia dah pandai, dirinya dah jadi imam kerana belajar kitab-kitab itu, alimna annahu lam ya'rif ba'da dirasatil mazhabiyah. Kami tahu, kami yakin bahawasanya dia banyak lagi tak tahu. Lam ya'rif ba'da dirasatil mazhabiyah, apabila dia belajar mazhab, wa akhta'a fi da'wahu, nabaha ala hadha wa akhta'a annahu lam ya'rif ba'da dirasatil mazhabiyah wa akhta'a fi da'wahu. Orang ni sebenarnya dia dakwa pandai tu tak silap. Nabaha ala hadha al-Imam an-Nawawi. Perkara ini sendiri telah diberi ingatan oleh Imam Nawawi. Janganlah kita merasa hebat. Tapi kena belajarlah mengikut kaedah yang disebutkan tadi. Habis. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Ada Ustaz. Ada? Kita berehat 5 minit. Aku nak minum air. Rehat dulu. Rehat 5 minit.